Apalah. Anggaplah kita baru mula kan. Oh, 136. Perlu memberi kerjasama. Bukan, bukan. Memerlukan tu apa dia? Memerlukan. Apakah perkataan lain yang kita guna, yang kita boleh letak memerlukan? Contohlah kalau memberi, apa perkataan lain? Menghulurkan. Berguna, bermanfaat. Ya, mementingkan. Memerlukan ialah mementingkan. Bagus. Mementingkan ke, ataupun mengkehendaki ke, ataupun uh, mengambil ke. Faham Memerlukan tu maknanya mementingkan. Komitmen apa dia? Komitmen. Pendirian lah, bukan pendirian. Contohlah, kerjasama, bukan? Komitmen lah, betul juga. Komitmen kerjasama. Tapi dia tak sesuai kat sini. Betul, tapi dalam konteks ayat tak sesuai. Komitmen tu maknanya lebih kepada tumpuan. Tumpuan ataupun perhatian. Tumpuan ataupun perhatian. Ha. Tengok balik dalam teks tadi mana tadi. Hai. Ni. Tetapi memerlukan komitmen yang tinggi. Maknanya memerlukan tumpuan yang tinggi. Memerlukan perhatian yang tinggi. Tumpuan atau perhatian tu macam mana? Maknanya, kalau kita nak simpan duit ikut warna kan, RM5 ikut warna hijau, RM10 ikut warna biru kan. Kita kena ada perhatian, tumpuan. Kita kena tu lah. Setiap kali ada duit RM5 dekat poket kita, kita kena simpan. Ada duit RM10 dekat poket kita, simpan. Maknanya kita banyak kerja kan. Kita kena ada komitmen baru. Kita kena ada perhatian. Ha. Jadi tak payah kita simpan duit ikut warna Simpanlah duit mana yang ada tu. Simpan dalam bank senang. Okey dah. Okey, soalan nombor 2. Sama juga kita tulis dia punya kepala soalan. Cikgu salin balik ni. Okey Sorry, cikgu dah tak ingat dah siapa nama Tafiz tu. Kalau kamu ada soalan, tanya cikgu Okey, cara berkesan untuk menyimpan wang yang paling selamat ialah cara berkesan untuk menyimpan wang yang paling selamat ialah cari dekat bahan satu tadi. Senang je. Apa dia? Menggunakan bank account. Ya, amalan menyimpan tabungan di akaun bank juga merupakan satu inisiatif yang efektif bagi memastikan wang tersebut terjaga dan simpan dengan selamatnya. Okey, jadi kelas, kamu salin balik ini. Tahu? Salin sampai titik. Okey, kelas ingat tahu, salin sampai titik tahu. Kamu jangan salin separuh saja tahu. Jangan salin sampai sini je. Kalau salin sikit-sikit, nanti makan kosong. Sebab jawapan ni dia kena sama dengan skema. Sama dengan skema jawapan. Biarlah tangan kamu lenguh ke apa ke, salin je penuh-penuh. Okey. Okey kelas, jangan salin pendek-pendek tau. Salin sampai habis.
Cuma ni tak salin lah sebab ni pernah wacana kan. Tak apalah. So, salin daripada subjek sampailah titik. Baik, bahan 2. Apa dia cara berkesan yang lain untuk menyimpan wang dan selamat? Apa dia? Kalau malas nak tulis, kamu boleh ni. Edit kat sini. Annotate ni. Apa dia? Bahan 2 ni jawapan dia banyak. Ambil satu je. Oh, bagus Anissa. Ni dia. Cara yang paling mudah untuk menyimpan adalah melalui akaun simpanan di institusi kewangan seperti bank. Tapi sama. Tadi bank kan? Kita ambil lain ni dia. Selain itu. Simpanan dalam bentuk insurans juga boleh dilakukan oleh remaja sebagai perlindungan pada kecemasan. Ni ambil ni. Okey, ambil ni Tadi bank tu dah sama macam atas tadi. Salinlah semua ni sampai titik Okey. Bukan cikgu saja-saja suka minta kamu salin panjang-panjang. Memang taklimat daripada JPN memang kena salin sampai titik. Okey. Ataupun isi atas ni pun betul juga. Mana tadi ni. Dalam bentuk pelaburan dalam ni boleh juga. Salinlah semua ni. Faham sampai titik. InsyaAllah markah kamu dapat full dapat markah 3 ni. Okey. Kalau 3 markah, dia nak 2 isi je sebenarnya. Okey, faham tak? 3 markah dia nak 2 isi je. Lagi satu markah ni markah bahasa. Markah bahasa. Tapi kalau kamu nak bagi jawapan lebih daripada 2 pun boleh. Kamu nak salin 2-2 ni boleh, tak ada masalah. Salin je. Pemeriksa tak akan potong. Okey dah. Jelas Soalan 1 dan 2 jelas tak? Okey. Kamu jangan risau sebab dari semasa ke semasa cikgu akan mendapatkan taklimat lah daripada JPN Penang Kalau ada maklumat baru, cikgu akan maklumkan. Okey, jangan risau. InsyaAllah lah, mungkin dalam bulan 5 lepas raya ni kot cikgu akan ada meeting dengan JPN lagi. Apa-apa maklumat cikgu beritahu. Sebab kadang-kadang dia berubah tau. Dia berubah, dia punya apa ni teknik menjawab soalan tu kadang berubah. Kita tak tahu kan. Bagi contoh rumusan kan. Tahun lepas rumusan lain. Tahun 2023 kan. Tahun 2022 rumusan dia punya penutup kesimpulan lain. Macam tu. Tapi kalau untuk soalan pemahaman ni dia sama je. Sama je. Baik, golongan remaja disarankan untuk merancang kewangan dengan baiknya. Pada pendapat anda, apakah peranan pelbagai pihak untuk memupuk amalan menabung dalam kalangan murid? Jadi salin macam biasa. Salinlah sini. Dia punya kepala soalan. 3 markah tu maknanya dia nak 2 peranan je. 2 isi. Tapi cikgu sarankan kamu buat je 3 isi. Faham? Tahu? Buat je 3 isi. Sebab kalau kamu ada salah isi, ada jawapan tambahan. Ada jawapan tambahan. Ada backup answer kan? Jawab je banyak-banyak. 3 isi ke 4 isi ke jawab je. Kalau kamu jawab cukup makan, jawab 2 isi. Kalau salah, dah dapat 1 markah kan? Okey, so tu balik.
antara peranan pelbagai pihak untuk memupuk amalan menabung dalam kalangan murid ialah. Okey, lepas ialah kena ada frasa nama kan. Okey, siapa dia yang mainkan peranan untuk pupuk amalan menabung? Siapa dia? Siapa dia orang penting yang paling orang yang paling penting untuk pupuk kamu amalan menabung? Bagus. Ibu bapa. Sebab kamu mendapat pendidikan awal daripada ibu bapa, bukan daripada guru eh. Okay, ibu bapa dia buat apa? Apa yang ibu bapa kena buat untuk pastikan anak-anak dia suka menabung? Haruslah apa? Advice. Advice tu apa dia? Memberi nasihat kepada anak-anak untuk menabung. Selain itu apa lagi? Nampak tak Kelah? Dia kata nak pelbagai pihak tau. Nampak? Ya Allah. Kena faham soalan eh? Pelbagai. Isi kedua ni janganlah kamu bagi peranan ibu bapa lagi. Tak boleh. Kalau ibu bapa dah buat, kan? Yang kedua ni buatlah pihak lain pula. Okay, faham? Selain itu, selain ibu bapa, siapa lagi yang main peranan untuk mupuk amalan menabung? Guru. Bagus. Guru perlulah mengajar murid di sekolah tentang cara untuk mengamalkan amalan menabung. Nampak tak? Macam yang cikgu beritahu kamu tadi kan? Yang cikgu ajar kamu tadi kan? Menabung ni bukan sekadar simpan duit je kat tabung. Bukan simpan duit kat bank je. Menabung macam-macam. Ada kita menabung dekat insurans, menabung dekat mana saham, ataupun menabung dalam bentuk hartanah kan? Ataupun yang paling hot sekarang ni, menabung apa ni? Dia simpan dalam bentuk gold bar. Kan? Simpanan dalam bentuk emas. Apa lagi? Forex tak boleh. Forex tak boleh apa lagi menabung? Tu je lah kan? Tapi ada setengah orang yang dia suka beli barang-barangan limited edition. Lepas tu, bila dah masa akan datang, dia akan jual dengan harga yang mahal. Macam tu. Ya, betul-betul. Kerajaan juga mainkan peranan untuk membuat kempen. Membuat tu kita tukar kepada mengadakan. Mengadakan ataupun menjalankan. Kempen kesedaran menabung untuk menjamin masa depan remaja-remaja. Okey. Bagus, Ifan. So, buat 3 isi pun tak apa. So, cikgu galakkan 3 markah, 3 isi. Ingat buat yang lebih. Jangan buat cukup-cukup je 2 isi. Okey, soalan 4 dia bagi situasi. Sebagai seorang remaja berwawasan, anda bercadang untuk membuat perancangan pada masa depan anda. Pilih satu bentuk simpanan yang akan anda pilih. Sama ada simpanan di akaun bank, pelaburan skim amanah, atau simpanan secara insurans dan berikan alasan pilihan anda tersebut. Contoh Khairin. Kan Khairin ni seorang remaja yang berwawasan. Khairin ni nak rancang masa depan dia. So Khairin diberi pilihan. Nak simpan duit dekat bank ke? Ataupun nak simpan duit nak melabur dekat skim amanah ke? Ataupun nak menyimpan dekat insurans. Jadi
Berikan alasan bagi setiap pilihan tersebut. Contoh macam ni. Saya bercadang untuk menyimpan wang di apa ni? Ya Allah, nampak pula. Di pelaburan dalam pelaburan skim amanah. Kerana apa? Kerana wang simpanan, kerana saya akan mendapat dividen. Dividen ni keuntungan lah kan? Dividen pada setiap tahun. Faham? Kalau kamu simpan duit kat bank, kamu simpan 100. Bulan 1 tahun ni, simpan 100 kan? Bulan 12 kamu cek, masih lagi 100. Kan? Tapi kalau kamu simpan dekat skim apa ni? Skim amanah ataupun ASNB, duit kamu mungkin akan dapat RM110 ke kan? Dia akan naik RM10. Itu namanya dividen. RM10 tu ialah dividen ataupun kita panggil sebagai keuntungan lah. Sebab kita melabur. Okey. Okay, apa lagi? Terusnya, apa lagi alasan lain? Kenapa kamu simpan duit dekat amanah saham? Dekat skim pelaburan. Skim amanah. Soal ni susah sikit tau sebab kamu tak ada pengalaman dalam simpan duit. Betul. Bagus. Terusnya, kalau kita simpan duit dekat tabung kat rumah kan, tiba-tiba kan, rumah terbakar ke, lesak duit tu. Ataupun kena curi ke kan, habis lesak duit tu. Saya pernah lah dulu simpan duit dalam tabung. Lepas tu ada cikgu curi. Dia kecil lagi lah, dia curi. Dia beli aiskrim. Bukan curi sikit, curi semua. Dah. Tu risiko dia lah kan. Kalau simpan duit dekat dalam tabung, memang risiko kecurian. Okey, seterusnya. Um, Kaedah simpanan melalui skim amanah dapat menjamin keselamatan. Dapat menjamin keselamatan. Dapat menjamin keselamatan daripada kes kecurian. Okay, bagus Irfan. Apa lagi selain tu? Kenapa kamu pilih untuk simpan duit dekat skim amanah? Kenapa kamu nak melabur duit kamu? Kenapa tak simpan kat bank je? Apa sebab dia? Lagi sebab dia yang lain ialah bila kita simpan wang dekat skim amanah pelaburan, kita akan lebih berdisiplin. Faham? Sebab bila kamu simpan duit dekat amanah saham ni, dia akan minta kita ni untuk simpan, macam cakap okay, macam cikgu lah kan. Cikgu buat ASB Financial. ASB Financial ni maknanya
cikgu buat pinjaman 20K dekat ASB. Setiap bulan cikgu kena bayar RM100. So, RM100 tu dia akan tolak automatik daripada cikgu punya account bank. Nak tak nak, kita akan simpan. Macam tu. Jadi, kita akan menjadi seorang yang lebih berdisiplin untuk menyimpan wang. Kalau kita simpan duit kat bank yang biasa kan, kamu ikut sekali kamu lah. Simpan RM10 bulan ni ke, tahun depan, bulan depan simpan 100. Lepas tu, tiba-tiba pula kamu tak ada duit, kamu pergi keluar balik duit tu kan. So, tak ada disiplin. Kalau kamu simpan dekat ASB, kan, dekat skim pelaburan, kamu tak boleh keluarkan duit. Sesuka hati, kamu kena pergi account bank. Kamu kena pergi bank, isi borang dan keluarkan duit. Dia jadi macam susah lah kan? Susah. Nak pergi bank, nak isi borang kan, kita jadi malas. Jadi bila simpan duit kat mana saham, kita akan menjadi seorang yang lebih berdisiplin untuk menyimpan wang. Okay, so dah lupa. Akhir sekali, kaedah simpanan ini akan menjadikan saya lebih berdisiplin untuk menyimpan wang. Boleh mudahkan kita untuk mengeluarkan duit dengan cara lebih cepat. Tak juga. Yang ni bank. Kalau bank, kita keluar cepat. Kalau saham ni susah nak keluar cepat. Kalau nak pergi dekat pejabat pos, mungkin sejam pun dapat keluar duit. Kalau kita nak keluar online, dalam tempoh 24 jam. ASB nak keluar duit susah tau, susah. Okay. Tu yang bagus kalau susah nak keluar duit, kita adalah kita nak keluar duit je kan. Tak apa, nanti kamu akan faham juga bila dah besar nanti. Okay. So, itulah dia cara nak jawab soalan pemahaman umum. Setakat ni ada soalan tak? Abang kau? Ada soalan? Tak ada, Wah, sudah dah 9.40 Okay, tak apa, kita buat cepat Okay, ni soalan terakhir untuk hari ni. Siapa ada lagi Siapa nak baca? Volunteer. Baca semua terus. Ada tak? Fatin. Oh, saya. Okey. Saya pula. Ya. Irfan. Okey, Irfan. Boleh baca, Irfan? Okey, baik juga. Seiring dengan perkembangan teknologi globalisasi pada hari ini, penggunaan drone menjadi pilihan dalam pelaksanaan aktiviti penyelidikan dan pengurusan perhutanan. Drone atau pesawat tanpa pemadu UAV ialah pesawat tanpa juruterbang yang dikawal dari jauh oleh juruterbang sama ada juruterbang ini berada di stesen kawalan atau UAV diterbangkan secara automatik berdasarkan penerbangan praprogram yang dirancang. Dua jenis UAV yang boleh digunakan untuk satu-satu misi iaitu jenis pelbagai rotor dan sayap kekal. Bagi aktiviti pemantauan hutan yang luas, drone jenis sayap kekal digunakan. Drone jenis ini mampu bergerak jauh dan tempoh penerbangannya lama. Walau bagaimanapun, ada juga kekangan tentang penggunaan drone jenis ini dalam aktiviti pemantauan kawasan hutan kerana drone ini memerlukan kawasan untuk berlepas dan mendarat. Namun, drone ini ialah fenomena baru dalam sektor perhutanan negara. Bagus. Bab satu ni dia cerita pasal penggunaan drone dalam pengurusan hutan. Sekarang ni drone ni dah banyak. Dah digunakan secara meluas tau. Bukan dalam bidang pertanian saja. Dia gunakan untuk keselamatan negara kan.
Macam ada juga yang gunakan drone ni untuk mengintip. Mengintip macam apa? Kubu pertahanan negara lain ke kan, drone. Ataupun dalam industri perfilman pun kita banyak menggunakan drone. Kan kita nak shoot dari jauh kan. Ha. Jadi kat sini drone digunakan untuk memantau hutan kan. Sebab kalau nak mengharapkan manusia ni untuk memantau hutan ni agak terbatas lah kan. Jadi digunakan drone, bantuan drone. Okey dah. Kita kena kerja masa Baik, bahan 2. Siapa nak baca bahan 2? Drone ni bukan ada dalam buku teks. Ya, betul. Dalam buku teks form 4 ada. Ada. Tapi dia... ya. Oh, lupa kamu dah form 5. Ya, tahun lepas ada kan. So, tema-tema yang ditanya dalam pemahaman umum ni semua dalam buku teks. Kan? Dalam buku teks je. Sebab tu cikgu minta kamu baca buku teks. Baca buku teks untuk apa? Untuk jawab soalan apa? Untuk menambah pengetahuan kamu, untuk jawabkan soalan karangan, pemahaman, untuk kemahiran bertutur kan. Okey, dah. Siapa nak baca bahan 2? Allahu Akbar. Apa lah, siapa lagi? Nurin Kaisara ada tak Nurin Kaisara? Tak ada. Ya. Ada okey. Boleh baca bahan 2? Sekejap. Hasrat pihak kerajaan sekarang adalah untuk melahirkan para petani moden yang tidak lagi menggunakan cangkul, kerbau dan amalan tradisional yang lain. Sebaliknya, negara kita ingin melahirkan golongan petani moden yang lebih efektif. Okey, teruskan. Oh, terangkan. Petani moden yang dimaksudkan iaitu perkaitan antara tenaga kerja petani dengan penggunaan teknologi terkini seperti drone. Drone digunakan untuk menyiram tanaman, menabur anak benih, menyebarkan racun serangga serta mengukur kapasiti kawasan. Dalam hal ini, bukan sahaja Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sentiasa memandang serius transformasi ini. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi juga pernah menyatakan kerajaan sentiasa berusaha memperluas inovasi dan penggunaan teknologi baru yang terkini. Okey, terima kasih Nurin Kaisara. Okey, kat sini dia beritahu pihak kerajaan ni memang memandang serius dari segi transformasi pertanian. Kalau sektor pertanian ni nak standing dengan sektor-sektor yang lain, kena menggunakan teknologi. Jadi macam mana? Sebelum ni, kita banyak menggunakan tenaga manusia untuk mengusahakan tanaman. Sebagai contoh, apa nak mencangkul kan. Lepas tu kita gunakan apa binatang kerbau. Apa lagi? Nak meracun pun kita gunakan tenaga manusia kan. Jadi sekarang ni tenaga manusia tu telah digantikan dengan robot ataupun teknologi. Dia gunakan apa drone? Bayangkan drone tu boleh menyiram tanaman. Menabur anak benih kan. Menyebarkan racun serangga, semua dah guna drone. Jadi ada pro dan kontra bila kita banyak gunakan teknologi dalam pertanian. Kesan dia kepada kita lah. Maknanya penggantian teknologi telah menyebabkan manusia akan kehilangan pekerjaan. Itulah dia pengorbanan untuk memajukan sektor pertanian. Kalau kita nak tengok sektor pertanian tu lebih maju, terpaksa meragut
apa ni? Meragut sektor pekerjaan manusia. Kan? Paksalah. Sebagai tu dekat industri perkilangan kan. Kilang-kilang sekarang dah banyak guna mesin. Jadi bila banyak guna mesin, tenaga kerja pun dah kurang lah. Kan dulu satu kilang tu menggunakan 2,000 orang pekerja kilang kan. Bila dah banyak gunakan mesin kan, 1,000 pekerja saja yang diperlukan. Itulah dia. Sama juga macam tol kan. Tol kan, tol. Dulu yang kerja kat tol siapa? Manusia lah kan. Yang kerja dekat tol lah kan. Sekarang ni semua dah tak ada orang kat tu lah. Cuma guna touch and go, RFID, smart tag kan, tak ada orang lah. Mungkin dekat situ ada seorang yang jaga kan. Tu lah dia keburukan penggunaan teknologi. Silat-silat lepas ni kamu tak belajar kat sekolah dah. Mungkin belajar online je. Depan komputer je kan. Cikgu pun dah tak perlukan lah. Tahu kan? Sama juga macam penghantar makanan. Mungkin lepas ni nak hantar makanan pun gunakan drone kan. Macam dalam buku Form 4 kan. Menghantar makanan gunakan drone. Tak guna dah. Tak ada dah Foodpanda ke Misi ke Grab. Tak ada dah. Semua guna drone. Tapi mungkin lama lagi lah kan. Okay. Baik. Berapa dah jam? Ya Allah. Dia kena cepat Okey, maksud rangkai kata memandang serius. Memandang serius. Apa maksud memandang serius? Mandang tu apa dia? Memandang. Menengok. Bukan. Mengambil hati pula melihat. Kalau nak berdekat melihat dengan melihat serius. Okey, serius apa dia serius? Apakah maksud serius? Enteng. Ya. Enteng ataupun penting. Enteng ataupun penting. Jadi, takkan kita nak beritahu apa dia? Melihat penting. Melihat penting tak kita memikirkan. 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 Memikirkan kepentingan. Memandang serius je. Mana pula mana seriusnya Allah. Hilang. Kat sini ya Allah. Sentiasa memandang serius. Sentiasa memandang serius. Sentiasa memikirkan. Sentiasa memikirkan perhatian lagi tepat. Perhatian. Terhadap transformasi ini. Perhatian. Maknanya dia tengok benda tu penting lah. Dia macam mengambil perhatian lah. Mengambil perhatian. Sentiasa mengambil perhatian. Baru tepat. Sentiasa mengambil perhatian. Maknanya ambil berat. Mengambil perhatian terhadap transformasi. Transformasi tu makna perubahan. Okey, faham? Okey. Nombor 2, penggunaan drone. Nyatakan penggunaan drone dalam sektor perhutanan dan pertanian negara. Okey, maknanya apa kegunaan drone dalam perhutanan dan pertanian negara dekat bahasa tu? Apa dia? Drone digunakan untuk apa?
Siapa malas tulis, buka mic bagi tahu cikgu. Apa kegunaan RON dekat bahan satu ni? Apa dia? Pemantauan hutan luar. Bagus hari ni. Baru nampak hari ni. Mana ni? Nah, ni dia. Penggunaan ROM jadi ada pilihan dalam pelaksanaan aktiviti pendidikan dan pengurusan perhutanan. Okey, dah. Bahan 2 pula. Apakah kegunaan RON dalam bahan 2? RON digunakan untuk apa? Kalau bahan 1 digunakan untuk memantau hutan kan? Apa dengan 3? Bahan 2 untuk apa kegunaan dia? Ya, pekerjaan petani ni dia. Orang digunakan untuk menyiram tanaman, menabur anak benih, menyebarkan air serangga serta mengukur kapasiti kawasan. Okey, dah selesai. Dapatlah kamu 3 markah. Senang kan? Enjoy jawab soalan ni. Okey, pada pendapat anda, apakah kebaikan penggunaan RON dalam sektor pertanian? Apa kebaikan dia? Ha. Antara kebaikan penggunaan RON. RON dalam sektor pertanian ialah apa kebaikan dia? Tadi cikgu beritahu kan kalau keburukan penggunaan drone ni menyebabkan peluang pekerjaan semakin rendah lah kan. Sebab dah tak perlukan tenaga manusia, dia banyak gunakan mesin ataupun teknologi. Itu keburukan dia, apa kebaikan dia pula? Ya, hasil pertanian semakin banyak. Ialah hasil pertanian akan menjadi hasil pertanian semakin meningkat. Selain tu apa lagi kebaikan dia? Kalau kita gunakan drone. Pekerjaan petani, ya betul. Seterusnya, pekerjaan petani akan ada ya. Seterusnya, itulah pekerjaan petani akan menjadi lebih mudah. Maknanya dia tak perlulah nak mengupah pekerja untuk menyiram tanaman. Apa lagi nak membuat batas, nak menyemai benih kan. Dia gunakan drone je semua. So pekerjaan petani akan lebih mudah. Ya betul. Apa lagi dia nampak ni? Ya, Wak Amir betul Amir. Betul. Isi Amir betul. Apa lagi selain tu? Akhir sekali, bila kita banyak gunakan drone, kita dapat menjimatkan kos lah kan? Alhamdulillah. Akhir sekali, petani dapat menjimatkan kos untuk menjalankan kerja-kerja pertanian kan. Contoh kan, nak meser rumput kan, kena bayar 500. Nak minta orang ambil upah apa ni? Menyemai racun 200. Nak minta orang apa lagi? Siram pokok kan 300. Dah banyak kos kat situ lah. Tapi kalau digunakan drone,
Dia boleh gunakan sepanjang tahun. Ya, betul. Mahal. 10,000 ada harga dia kan. Bukan drone biasa yang kamu beli untuk ni ambil photoshoot tu lain kan. Ni drone yang lain. Drone tu besar tau. Siapa duduk Penang? Siapa duduk Penang ni? Semalam cikgu pergi Geni Plaza. Kat Geni Plaza tu ada satu kedai tu, dia jual drone. Pernah pergi tak dekat Geni Plaza? Kat area Tanjung Tokong. Kat situ ada jual drone. Okay, last soalan. Andaikan anda seorang petani moden yang mengusahakan pertanian secara besar-besaran. Untuk tujuan tersebut, anda bercadang untuk menggunakan drone. Jelaskan tindakan-tindakan anda untuk menggunakan teknologi drone tersebut. Okey, macam ni. Bayangkan Iman Muammar. Iman Muammar ni seorang petani moden. Lepas tu Iman punya ladang tu sangat besar. Bila besar ni, Iman berhasrat nak gunakan drone lah kan. Jadi, apa tindakan apa Iman kena buat untuk menggunakan drone tu? Apa Iman kena buat? Apa dia? Yang kejut. Bukan cikgu. Siapa nak jawab, jawab. Jawab kat sini boleh. Contohkan kamu nak gunakan drone dalam pertanian. Apa yang kita kena buat? Apa step-step dia? Contoh kan. Tindakan untuk menggunakan teknologi drone ialah dia macam ni, senang je. Betul Anissa. Kena duit. Contoh Anissa nak beli phone kan. Takkan Anissa tu pergi kedai tu beli phone, tak. Anissa mesti akan buat research. Kan, buat research ataupun kita cari maklumat tentang telefon pintar yang kita nak beli. Contoh Anissa minat ni. Minat telefon Realme kan. Mesti Anissa dah buat research kan. Kan berapa dia punya apa pixel kamera. Kan berapa dia punya internal dia guna prosesor apa. Bateri dia tahan berapa lama kan. Kita mesti buat research. Sama juga macam drone kan. Tak boleh kita main beli je drone. Sebab ada drone yang sesuai untuk tanian, ada yang drone yang sesuai untuk photoshoot je kan. Drone ni ada macam-macam jenis. Kan? Cikgu tak tahulah, cikgu tak pernah guna drone. Tindakan-tindakan untuk menggunakan drone ialah saya. Sebab dia kata anda kan. Kalau anda, jawapan kamu kenalah saya. Ialah saya akan mencari maklumat tentang drone. Tentang drone. Sebelum membuat pembelian. Janganlah kamu tu beli nanti kena scam duit boleh. Seterusnya. Saya saya memerlukan. Saya memerlukan modal yang besar untuk membeli sebuah drone. Tak bolehlah drone kena ada 1,000 je tak. Kena ada modal yang besar. Apa lagi? Apa lagi persediaan atau tindakan-tindakan yang kita kena buat lagi selain ni? Kamu dah cari maklumat tentang drone, kamu dah sediakan duit, apa lagi yang kamu nak tahu kena buat?
Apa lagi? Selain itu. Allah. Contohlah kan. Hanisah punya drone rosak. Kalau rosak Hanisah kena buat apa? Pukul 10 ya Allah. Kena beli drone baru. Kena beli dekat drone. Allah dah start bola Selain itu, maknanya Hanisah kena ada circle tau. Kena ada kawan yang mahir tentang penggunaan drone. Kau ni kena ada kawan yang mahir dalam penggunaan drone. Kalau ada apa masalah, kita akan tanya kawan. Seterusnya saya perlu mendapatkan nasihat daripada pihak yang mahir menggunakan drone. Faham? Sebab pengenalan drone ni memerlukan kepakaran yang tinggi. Okey. Dah cukuplah tu 3 isi. Tapi dalam peperiksaan jawab 4 isi Okey. Jelas tak semua cara menjawab soalan pemahaman umum? Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi setakat ini saja kelas kita. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Okey, kita jumpa minggu depan Minggu depan last. And then lepas tu dia cuti Okey, sekian saja. Assalamualaikum dan selamat bermoreh. Bye-bye. Dekat asal kat Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Dan good night cikgu. Sekejap Iman. Iman dapat tak link tu? Ada. Password dia kejap. Password dia. Dah. Okey Iman, bye-bye. Baik, cikgu. Cikgu.